tak terima amal kebaikan Qabil, dan kenapa Allah Ta'ala terima amal kebaikan Habil? Ada dua sebab. Jadi dua sebab ni juga kita boleh muhasabah untuk diri kita. Dua sebab ini jugalah yang akan menyebabkan Allah Ta'ala terima amal kita ataupun Allah Ta'ala tak terima amal kita. Macam kita sembahyang, tiba-tiba Allah Ta'ala tak terima. Kenapa? Dua sebab. Kita bersedekah, Allah Ta'ala tak terima amal kebaikan kita. Haji Hamid, dua sebab. Haji Ishak, semualah ada dua sebab kenapa Allah Ta'ala tak terima semua amal kebaikan saya. Dua sebab. Pengajaran daripada kisah Qabil tadi. Tuan-tuan ingat ya, Qabil dia bukan tidak taat, dia bukan tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat, tapi sebab ni, disebabkan dua sebab ni, Allah Ta'ala tak terima kebaikan dia. Yang pertama, kenapa Allah Ta'ala tidak terima semua amal kebaikan Qabil? Yang pertama, disebabkan oleh sikap sambil lewa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan bagaimana jenis korban yang dipersembahkan oleh Qabil kepada Allah. Walaupun ayat ini dia khususkan cerita tentang korban, tetapi kita boleh kembangkan makna dan pengajaran ayat ini supaya kalau kita buat apa saja kebaikan, jangan ada sikap sambil lewa, ataupun jangan ada sikap berlebih kurang, kerana itu menjadi sebab dan punca Allah Ta'ala tidak terima amal kebaikan kita. Semayang tapi lebih kurang aja. Semayang tapi ada sikap sambil lewa ketika sembahyang. Ambil wuduk pun berlebih kurang, masa berdiri pun berlebih kurang. Kita ni dalam semayang contohnya lah, kita angkat tangan ketika takbir tu, dia bukan rukun pun, bukan benda wajib. Angkat tangan ketika takbir hukumnya sunat. Benda sunat ni benda yang kalau kita buat dapat pahala, kita tak buat kita tak dapat pahala pun. Jadinya kalau kita nak buat benda sunat ni, buat sungguh-sungguh, jangan buat berlebih kurang. Kalau tidak rugi. Angkat tangan. Orang laki-laki kalau angkat tangan ketika takbir ni, Allah, begini pun boleh, ataupun Allah gitu, rapatkan sikit, ataskan sikit. Dia mana ada istilah Allah Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan tu dia ketika takbir tu kadang-kadang parah pinggang pun tak lepas. Allah Akbar, Sami Allahu liman. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak terima. Kalau nak angkat, nak buat benda sunat, buat betul-betul, jangan buat berlebih kurang. Faham? Kita nak bagi orang makan, bagi sungguh-sungguh orang makan, jangan kita berlebih kurang. Allah Ta'ala tak terima korban Qabil. Bukan maknanya korban, bukan maknanya Qabil itu tak buat korban. Dia buat korban. Habil pun buat, Qabil pun buat. Tuan-tuan jangan fikir Habil buat, Qabil tak buat. Qabil buat, tapi Allah Ta'ala tak terima korban dia tu sebab sambil lewa, sebab berlebih kurang. Alah, lebih kurang je, janji aku buat gitu. Itu sebab Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala kata innama yataqabbalullah minal muttaqin. Seorang punya kebaikan Allah Ta'ala terima, seorang lagi punya kebaikan Allah Ta'ala tak terima sebab sambil lewa. Kita berlebih kurang kalau berpakaian, kita berlebih kurang asal tutup je, okey. Dia tak fikir pula soal
jarang ke tak jarang, ketat ke tak ketat. Dia fikir macam tu, asal ada, mana boleh, tak boleh. Ya, kena betul-betul. Kita dalam kita membeli, contoh, asal boleh beli je. Kalau kita buat hutang, asal boleh buat hutang je. Tak boleh. Kadang-kadang kita ni asal kita boleh buat hutang, semua benda kita nak berhutang. Jangan berlebih kurang begitu, sebab kalau tak ada unsur-unsur riba tak apa. Ini masalahnya ada unsur riba. Kita berhutang benda yang memang menjadi keperluan kita, okey, tak ada pilihan melainkan kita kena berhutang. Tapi bila masuk bab nak kumpul harta, nak tambah harta pun dengan cara berhutang, ada unsur-unsur riba. Tuan-tuan, jangan berlebih kurang dalam benda ni. Salah tetap salah. Oh, tak apa kot. Alah, tak boleh. Jangan berlebih kurang. Itu sebab kita punya amal kita Allah Ta'ala tak terima. Itu yang kadang-kadang kita pelik. Semayang, tapi perangai tak ketahuan. Ini contoh amalan Allah Ta'ala tak terima. Sebab tu semayang tak memberi bekas yang baik kepada kita. Bukan sebab semayang tu, sebab sikap sambil lewa kita tu. Sebab kita semayang tapi pergaulan kita tak jaga. Bukankah itu berlebih kurang sambil lewa? Cara bercakap kita tak jaga sambil lewa. Kita bersedekah sambil lewa. Haji Hamid, macam tadi saya kata, kita nak bagi orang makan sambil lewa, tak boleh. Buat sungguh-sungguh. Bila kita buat sungguh-sungguh, sebab Islam tu datang dengan kesungguhan. Islam tu berkembang dengan kesungguhan. Dia tak berkembang dengan ada sikap sambil lewa, tak. Kita nak bagi orang faham, bagi faham sungguh-sungguh. Saya datang sini bukan nak buat lawak. Kita datang sini nak bagi orang ilmu, bagi sungguh-sungguh, bagi orang faham sungguh-sungguh. Dia begitu. Dalam ibadat sungguh-sungguh. Kita berdoa sungguh-sungguh. Jangan kita berdoa mata, kalau kata orang Perak, mata mengelewa je. Tahu ngelewa? Mata tu atas pandang, macam kita zikir lebih kurang ni zikir tahlil. Kalau dulu, sekarang je buat tahlil kat surau, dekat masjid. Kalau dulu kita buat tahlil kat rumah orang kenduri kan. La ilaha illallah, mata la ilaha illallah. Kena pula dulu tuan rumah hidang makanan, la ilaha illallah. Ini zikir lebih kurang. Macam mana Allah Ta'ala nak terima? Kita buat. Tuan-tuan, saya ulang balik. Qabil, dia buat apa yang Allah suruh. Qabil, dia lakukan juga. Dia persembahkan korban pada Allah. Habil pun buat, Qabil pun buat. Tapi kenapa Habil punya korban Allah terima, Qabil punya korban Allah Ta'ala tak terima? Sebabnya Qabil ada sikap sambil lewa. Qabil ni dia tidak ada sikap sambil lewa. Itu sebab Allah Ta'ala terima korban dia, Allah Ta'ala tak terima korban Qabil. Itu je. Saya ni jual lembu. Setiap tahun, antara saya punya customer saya penjual sayur dekat pasar Borong Selayang. Budak-budak, bukan budak Melayu, budak Myanmar. Sekarang kan tengah viral video seorang ustaz, dia cerita pasal lembu kan. Orang kita beli lembu asal ada, nak beli yang murah-murah kan. Sebenarnya saya dah mengadap benda ni dah bertahun-tahun dah. Antara saya punya customer, tak tahu memang dia akan beli lembu. Lembu yang dia beli, tak ada lembu yang bawah daripada 5,000, tak ada. Yang paling mahal yang dia minta dekat saya hari tu dalam 18,000. Apa kerja dia? Kerja dia jual sayur je. Jual sayur dekat pasar Borong. Dia simpan, dia menyimpan untuk buat korban dia.
Tak bolehlah bang, kita mau bagi orang makan kena bagi sungguh-sungguh. Tengok ayat dia. Kalau tuan-tuan tak percaya, pagi-pagi raya haji nanti tuan-tuan pergi dekat pasar Borong Selayang tu. Dia dah jadi macam pesta pertandingan saiz siapa besar lembu ni. Dia dah jadi macam tu. Wallahu alam, mungkin pada awalnya budaya, tapi lama kelamaan dah jadi lain dah. Besar, memang kaki dia tu, satu peha dia tu. Saya ingat satu peha yang harga 18,000 ni, saya ingat boleh daging dekat peha saja dekat 200 kilo. Besar. Kita kalau boleh ada lagi yang murah, lagi murah kita nak. Tapi bila minta ke Allah, ya Allah bagilah aku rezeki yang banyak, ya Allah, terbalik. Itu kita. Bukanlah saya kata Allah Ta'ala tak terima, cuma berhati-hati. Mungkin kita beli yang murah sekadar itu yang kita mampu kan. Tapi kalau ada sikap sambil lewa, tolong kita buang. Yang saya cerita ni ada sikap berlebih kurang itu. Kalau kita memang tak mampu, itu dimaafkan. Kita nak juga buat korban, ini je yang kita ada, okey, dimaafkan. Tapi kita mampu yang besar, tapi kita sengaja ambil yang kecil. Wallahu alam, niat kita ikhlas, cuma jangan ada sikap sambil lewa ataupun berlebih kurang. Ini punca Allah Ta'ala mungkin tak terima amal kebaikan kita. Ya, tadi saya sebut, jaga tingkah laku kita, jaga cara berpakaian kita, jaga cara pergaulan kita. Jangan ada sikap sambil lewa dan sikap berlebih kurang, kerana ini mungkin menjadi punca dan sebab kenapa semua amal kebaikan kita mungkin juga Allah Ta'ala tidak akan terima. Hal yang hal yang pernah berlaku kepada Qabil. Okey, jelas tak ni? Berhati-hati. Saya pun kena hati-hati, kita semua pun kena berhati-hati. Kita nak cakap dengan orang, jangan berlebih kurang. Cakap elok-elok, cakap dengan nada yang sopan. Macam mana kita bercakap dengan orang tua, cakap betul-betul. Macam mana kita nak cakap dengan orang muda, cakap betul-betul. Jangan sambil lewa, jangan berlebih kurang. Itu je ya. Faham ya? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala tidak terima amal kebaikan Qabil, dalam kurungan korban lah. Kenapa Allah Ta'ala tidak terima korban ataupun kebaikan Qabil, tapi Allah Ta'ala terima Habil? Yang kedua, disebabkan ketakwaan kepada Allah. Dalam peristiwa ini jelas menunjukkan yang Qabil tidak takwa. Dia Islam, dia beriman pada Allah, dia beriman, dia buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tapi dia tidak ada takwa dalam diri dia. Takwa tak ada dalam diri Qabil, menjadi punca dan sebab Allah Ta'ala tidak terima amal kebaikan dia. Semua orang, kita pun gitu. Tuan-tuan, takwa ni bukan letak pada pakaian. Kalau kita kata takwa ni letak pada pakaian, mungkin dalam surau ni sekarang saya orang yang paling takwa, sebab saya pakai jubah 2 lapis. Yang paling tak takwa mungkin saya ni, sebab pakai t-shirt. Kalau kita kata takwa letak pada pakaian, tak. Kalau takwa letak pada serban yang kita pakai, hai, saya pun nak pakai serban. Tak. Bukan, takwa tidak letak pada itu. Tapi takwa ni dia letak pada hati kita. Kan itu Nabi SAW dalam hadis ada menyebut, Nabi kata takwa ini jima'u kulli khairin. Takwa adalah himpunan bagi segala jenis bentuk kebaikan. Simple je.
Dia kebaikan tu tak semesti kebaikan tu yang banyak, kebaikan tu yang sikit, okey, itu je yang kita mampu. Yang penting ikhlas. Tuan-tuan, dalam Islam ikhlas itulah takwa. Nabi kata dia himpunan, dia umpama sebuah gudang. Dalam gudang itu ada tawakal, dalam gudang itu ada sabar, ada ikhlas, ada merendah diri, ya, apa lagi, yakin pada Allah, berharap-harap kepada Allah, tidak ujub. Tuan-tuan, itulah takwa. Sebab takwa ni umpama sebuah gudang, yang dalam gudang itu terdapat segala jenis bentuk kebaikan yang saya sebut tadi. Maka itulah takwa. Faham? Jadi sikap ini tak ada kepada Qabil, kerana dalam ayat ini jelas menunjukkan yang Qabil ini tidak bertakwa, sehingga dengan berani dia jumpa Habil, dia bagi tahu kepada Habil, la aqtulannak, wahai Habil, sekarang ni aku nak bunuh kau. Tengok permulaan tidak adanya sifat takwa kepada Qabil. Apabila dia jumpa Habil, dengan berani dia bagi tahu kepada Habil. Saya rasa inilah satu-satunya pembunuh yang berani. Tak ada dah hari ni, melainkan Qabil je. 2-3 hari lepas ada kes mati kena tembak, betul-betul dekat tepi kereta Velfire dia. Dia nak buka pintu, datang satu hamba Allah, tembak dia, mati kat situ. Lepas tu lari. Dia tak berani macam Qabil. Qabil, dia jumpa adik dia Habil, la aqtulannak, hey Qabil, hey Habil, aku nak bunuh kau. Pernahkah kita jumpa pembunuh macam ni? Tak ada. Kan? Muka ganas, tapi bila dia nak bunuh orang tak senyap. Qabil tak buat macam tu. Itu bibit permulaan hilangnya ketakwaan dalam diri Qabil. Maka ulama mensyarahkan la aqtulannak, kenapa Qabil dia sanggup bunuh saudara laki-laki dia si Habil? Hilang ketakwaan dia. Kata ulama, punca Qabil bunuh saudara kandung lelaki dia disebabkan oleh hasad dengki. Rupa-rupanya kalau dalam diri kita, termasuk saya, ada sifat ataupun ada sikap hasad dengki, dengki untuk menjatuhkan orang, itulah antara ciri-ciri orang yang tidak ada ketakwaan dalam diri dia. Dan itu mungkin menjadi sebab dan punca kenapa Allah Ta'ala tak terima semua amal kebaikan kita. Pasal itulah kita ni jenis semayang tapi perangai tak pernah berubah. Pasal itulah kot mungkin kita ni rajin ke surau, rajin ke masjid, suka dengar kuliah-kuliah agama, tapi perangai tak ketahuan. Mungkin itulah kot punca dia. Sebab tadi yang pertama apa? Sambil lewa ataupun ada sikap berlebih kurang. Yang kedua, tidak ada ketakwaan dalam diri. Antara contoh dia, dengki. Suka sangat berdengki-dengki dengan orang, suka sangat bersangka-sangka buruk dengan orang. Apa benda ni? Cepat sangat nak sangka buruk dengan orang. Ingat, sangka buruk juga bukan ciri orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa apa dia? Bersangka baik. Jamin. Kan itu Nabi bagi warning tu. Ada 3 amaran daripada Nabi kepada kita tentang hasad dengki ni. Itu pun kalau kita rasa kita nak amal kebaikan kita Allah Ta'ala terima. Nabi pesan kepada kita, jauhkanlah diri kamu daripada hasad dengki. Kerana hasad dengki itulah yang akan menyebabkan semua pahala kebaikan kamu akan dimakan, akan dimamah
akan terhapus semua amal kebaikan kamu disebabkan oleh hasad, dengki. Nabi kata, iyyakumul hasada fa innal hasada yakulul hasanat. Jauhkanlah diri kamu daripada berhasad-hasad dengki. Kita tengok apa jadi dekat Ustaz Kazim contoh kan. Ini semua tak lain tak bukan berpunca daripada hasad dengki, itu je. Saya tak nak sebutlah, ada satu syekh ni, entah mesti kenal punya syekh ni. Dia disihir, tapi sihir tu tak masuk. Sihir tu ikut je dia kat sebelah dia. Ni dia, ni sihir dia, ikut dia. Sehari tak masuk, besok tak masuk, lusa tak masuk, tulak tak masuk, rupa-rupanya seminggu baru masuk sihir tu. Pasal apa? Tunggu syekh ni leka je, leka je, zup dia masuk. Tuan-tuan, sebenarnya entah saya pun ada, Allahuakbar, kita tak tahu. Sebab walaupun orang tu sihir kita hari ni tak masuk, tapi kalau kita memang jenis orang leka, sekali dia hantar, ikut je mana syekh ni pergi, ikut je, tak masuk, tak boleh masuk. Tak macam mana satu hari pagi tu kot syekh ni dia terleka sikit, masuk, zup masuk. Tuan-tuan, sihir tidak boleh berlaku melainkan dia bersangka baik, tak ada. Confirm dia sihir orang, tak dengki, mesti punya. Sebab tu Nabi kata, baik yang berniat, baik yang merancang, baik yang mengupah, baik yang melakukan perbuatan sihir, semua amal kebaikan dia yakulul hasanat, makan semua pahala amal kebaikan kita, bankrupt kita besok. Jangan ada sifat hasad, dengki. Jangan suka nak dengki dengan orang, ya. Jamet orang dapat bini muda pun nak dengki gitu. Alah gitu, tak payahlah, itu semua rezeki orang. Ya, baik. Nabi warning lagi yang kedua, jangan ada sifat dengki dalam diri kamu. Sebab kalau sifat dengki ada dalam diri kamu, Nabi kata, aku takkan beri syafaat aku kepada kamu. Aku takkan recommend kamu untuk masuk syurga. Aku takkan recommend kamu untuk minum walau setitik pun air daripada telaga Al-Kausar. Dan itu Nabi kata, laisa minni dzu namimatin. Nabi kata, aku takkan beri syafaat, aku takkan recommend. Ada 3 golongan manusia. Yang pertama, golongan manusia yang suka bawa mulut ni, suka sangat jaja cerita orang ni. Pasal apa? Kalau kita rasa nak bagi gulai kat jiran sebelah, bagi balik lah. Dia punya bagi tu, kemudian dia duduk dekat sejam. Aku ni mah bukan nak kata apa mah, dah jadi sejam dah. Apa ni? Suka sangat cerita hal orang, cerita hal laki orang, cerita hal bini orang, cerita hal anak orang. Apa benda ni? Tak ada yang baik, semua tak baik je anak orang, yang baik dia je. Nabi kata, orang ni aku takkan bagi syafaat dekat dia. Suka bawa mulut. Ini penyakit dalam masyarakat kita, tahu tak? Penyakit suka jaja cerita orang. Yang kedua, Nabi kata, laisa minni dzu kahanatin. Aku takkan beri syafaat kepada manusia yang suka dan percaya kepada bomoh-bomoh ni. Last kali kena tipu dengan tok bomoh. Nak jual burger pun jumpa bomoh. Jumpa bomoh untuk apa? Untuk minta nak jadi kaya. Daripada bomoh tu bagi dia jadi kaya, baik bomoh tu kaya, kan?
Yang herannya bomo tu dia boleh bagi pelaris nak melarikan perniagaan orang, yang bomo tu sendiri tak berniaga. Itu benda pun kita tak boleh nak fikir. Ni tuan-tuan jangan jumpa Tok Bomo, bukan Tok Bomo je lah. Ni budaya masyarakat Melayu ni, dia suka pagar rumah, pagar kebun, bukan pagar dawai tu. Ni pagar jumpa Tok Bomo lah. Jangan. Ini budaya masyarakat Melayu. Dia beli rumah, dia jumpa Tok Bomo. Dia beli kereta, dia jumpa Tok Bomo. Tuan-tuan tengok tak, ada satu plate number kalau kita tengok yang apa, bukan daripada kita orang Islam lah, dia ada satu logo dekat plate number ni. Kalau India ada satu plate number ada logo dia. Tu bomo. Tak apalah, mereka nak percaya pada bomo, tak apalah. Kita ni diajar supaya beriman dengan Allah. Saya ni ustaz, macam-macam doktor saya jumpa ustaz, rawat penyakit saya tak sembuh-sembuh. Jumpa doktor pakar macam-macam dah, ku kering dah betul, tapi tak sembuh-sembuh. Saya tanya, Haji ada ke buat pagar rumah? Dia diam. Saya rasa ada lah ustaz, saya buat pagar rumah ni. Haji pagar rumah dengan apa? Saya guna 4 batang paku. Mana dapat paku? Saya dapat daripada ustaz. Bukan daripada Tok Bomo biasa, daripada ustaz. Ustaz ni belajar Mesir lagi. Ustaz ni ambil 4 batang paku, entah apa ayat dia baca, dia suruhnya Haji ni tanam paku tu dekat 4 penjuru rumah. Yang saya fikir, saya heran, apa kaitan paku dengan pagar rumah? Nak pagar rumah, pagarlah dengan grill ke apa ke, cukup dah tu. Saya kata, wallahu alam, tapi ikut apa yang saya tahu, mungkin itu sebab itu punca Haji sakit. Sebab apa kaitan paku dengan pagar rumah, melainkan 4 batang paku tu ada unsur halunisasi. Saya kata, bak 4 batang paku tu, kita minta 4 tapi dapat 3, okey lah, kita tawarkan. Okey, kita pergi rumah-rumah pusaka. Pasal apa? Waris tak boleh nak duduk rumah pusaka, rasa panas saja. Confirm memang sah tuan rumah dulu ada buat pagar rumah kat situ. Kita pergi kebun, supaya buah hasil dekat kebun tu orang tak curi, kita pun buatlah pagar kebun. Jangan, ini semua syirik tuan-tuan. Nabi kata, laisa minni dzu kahanatin, aku tak akan beri syafaat kepada orang yang suka berbomoh-bomoh. Ya, anak nak kahwin pun jumpa Tok Bomoh. Minta apa? Minta Tok Bomoh alih hujan gitu. Ada bomoh alih hujan. Tuan-tuan ingat ada tournament golf kan? Tuan-tuan ingat tak ada bomoh ke? Bukan semualah, tapi kebanyakan tournament golf ada bomoh yang akan alih hujan, biar kawasan tu dia terik panas je. Ada aja Hamid. Bila dah habis game tu, dah habis tournament, lantak nak turun lah. Ada. Tapi banyak Tok Bomoh tu dapat. Dah tentulah yang main golf tu kaya-kaya kan. Masyuk dia. Dekat tu, dekat Sungai Wei tu, dulu kan banyak kilang-kilang kan, zon bebas cukai tu. Kalau toki-toki Cina ada buat event, dia panggil bomoh alih hujan. Tu kau orang jauh, orang Taman Medan. Dia tahan hujan, dia alih tempat lain. Ada ilmu jenis macam tu. Tapi banyak bayaran dia dapat. Nabi kata, orang macam ni aku tak akan bagi syafaat dekat dia. Ya. Dan Nabi kata, laisa minni dzu hasadin, aku tak akan bagi syafaat kepada orang yang ada sifat hasad, dengki.
Tuan-tuan tak apalah, ringkas cerita. Inilah sebab punca kenapa rupa-rupanya Allah Ta'ala tak terima korban Qabil. Adakah kita nak senasib seperti Qabil? Adakah kita juga nak sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, semua amal kebaikan kita senasib dengan Qabil? Dah tentu saya pun tak nak, dah tentu kita semua tak nak. Jadi kalau kita tak nak nasib kita sama seperti Qabil, pastikan dua perkara ni jangan ada dalam diri kita. Jangan ada sambil lewa atau berlebih kurang, dan kalau boleh pastikan kita ni benar-benar ada ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Dua perkara ni ada, insya-Allah. Jangankan kata sebesar-besar kebaikan, sekecil-kecil kebaikan pun Allah Ta'ala akan terima. Ya, jadi kita kena berhati-hati. Ya, sebab tu setiap kebaikan yang kita buat tadi, kita boleh tahu diterima ataupun tak diterima, tengok kepada cara hidup kita. Kita semakin banyak buat baik, semakin berubah tak perangai kita. Tapi kalau makin banyak kebaikan kita buat tapi perangai tak berubah-ubah lagi, itu salah satu tanda yang Allah Ta'ala tak terima amal kebaikan kita. Mungkin sebab dua perkara tadi, ya. Baik, wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh tengok dalam Suratul Maidah ayat yang ke-27. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi kalau tak ada soalan, saya tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.